Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Berita Nukas edisi malam 15 Oktober 2021 bersama saya Janet Bennett. Fokus berita malam ini mengenai Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Hanifah Haja Taib di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Datuk Patinggi Abang Zuhari memaklumkan kunjungan tersebut bertujuan bincangkan cadangan pindaan perlembagaan, persekutuan dan beberapa perkara lain yang berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 termasuk kepentingan Sarawak. Jelasnya pindaan ini adalah percubaan kali kedua setelah percubaan pertama pada tahun 2018 gagal mendapat sokongan 2/3 majoriti anggota parlimen yang diperlukan. Kerajaan Sarawak tidak memberikan sokongan kepada pindaan sebelumnya kerana tidak mencerminkan status khas Sabah dan Sarawak seperti yang dijangkakan dalam MA63. These new proposed amendments to the Federal Constitution, particularly Article 1, Bracket 2 and Article 160, Bracket 2 is more comprehensive and reflects the true spirit and intention of the parties when they entered into the Malaysian Agreement 1963. These amendments to the definition of the Federation under Article 160 Bracket 2 are crucial and must be done so that the Malaysian Agreement 1963 and its annexures are recognized in the Federal Constitution. Dalam pada itu, Ketua Menteri menjelaskan peruntukan yang diberikan kepada Sarawak menerusi rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 sebanyak RM40.47 bilion masih rendah untuk mempercepatkan dan merapatkan jurang pembangunan. It is noted that the 7 focus of the National 12 Malaysia Plan is boosting the development of Sabah, Sarawak and less developed states. However, the allocation is low compared to our need to accelerate and close the development gaps. The allocation of 4.4 billion is mere 6.8% of the total national development expenditure under the 12 Malaysia Plan First Rolling Plan, and it clearly does not reflect the needs of Sarawak considering its size and level of development, as well as its status as an equal partner to the formation of Malaysia. Mengulas mengenai pembincangan peruntukan negara, Datuk Patinggi Abang Zuhari telah menjelaskan kepada kedua-dua Menteri Persekutuan itu bahawa hasil perkongsian yang dibahagikan perlu mengambil faktor status Sarawak sebagai rakan kongsi. In our discussion on the allocation of the state out of the National Development Expenditure allocation, I stressed to both ministers that as an equal partner, Sarawak, as in all partnership, the partnership revenue to be shared should be based on several factors, including the state contribution to the federal coffers, including revenues received by the federal government through the exploitation of the state natural resources and the revenue received from the taxes derived from the state. Berita seterusnya, Kementerian Belia dan Sukan KBS Sarawak dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Balai Ringin telah menganjurkan program Ziarah Belia Balai Ringin 2021 pada Khamis. Program tersebut telah disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah dan Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snowden Lawan. Dalam ucapannya, Datuk Abdul Karim memberitahu program ziarah belia bertujuan untuk menyuntik semangat dan memberikan bantuan kepada golongan belia menghadapi pandemik COVID-19 sekaligus menerapkan kesedaran melakukan pembaruan sosial. Jelasnya belia memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda masyarakat bersepadu selaras dengan tema World Class Youth and Sport for All by 2030.
Sementara itu, Datuk Snowden yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balai Ringin memaklumkan para belia seharusnya mengambil peluang untuk bergiat aktif dalam aktiviti kesukarelawan dan sentiasa bersedia memberikan bantuan kepada golongan yang memerlukan ketika berdepan dengan fasa endemik. Dalam program tersebut, sebanyak 30 orang dari Persatuan Belia di kawasan Balai Ringin menerima sumbangan keperluan pencegahan COVID-19. Berita diteruskan dengan Hari Wanita Sarawak bakal disambut dengan tema Inspirasi Tinta Wanita bagi menghargai pencapaian dan sumbangan wanita Sarawak dalam pelbagai bidang pada 20 November nanti. Selaras dengan tema tersebut, buku yang berjudul Sarawak Women in Scholarly Writing akan dilancarkan oleh Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurti Taib, terbitan Jabatan Wanita Keluarga Sarawak JWKS di Borneo Convention Centre Kuching BCCK pada 23 November 2021. Sementara itu, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dijangka seramai 200 jemputan bakal hadir untuk program pelancaran buku tersebut yang tertakluk dengan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dan disiarkan secara langsung melalui saluran rasmi Facebook dan YouTube Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Tetamu terhormat, untuk majlis pelancaran buku Women in Scholarly Writing, tetamu terhormat kita Yang Amat Berbahagia Tuan Datuk Petinggi Haji Harad Hadir, dan manakala untuk sambutan Hari Wanita, tetamu kita adalah Muhammad Ketua Majlis Awam serta Yang Amat Berbahagia Yang Amat Hajar Sultan. Program iaitu di BCCK, kita akan mengikut SOP dan bilangan yang hadir secara fizikal adalah mengikut standard operating procedure, yang lain-lain mengikutinya iaitu di peringkat daerah. Kita alhamdulillah dapat peruntukan untuk membolehkan mereka di peringkat daerah juga mengikuti majlis sambutan Hari Wanita dan juga majlis pelancaran untuk sempena Hari Wanita ini. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah telah mengadakan mesyuarat Jawatankuasa pelaksanaan Hari Wanita 2021 di Wisma Wanita yang turut dihadiri Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis dan Pengarah Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak Norita Bawi pada Khamis. Program tersebut akan turut dirancangkan dengan Anugerah Tokoh Wanita 2021 yang merangkumi Anugerah Datuk Patinggi Laila Taib, Anugerah Ketua Menteri Kepimpinan Wanita, Anugerah Ketua Menteri Usahawan Wanita, Anugerah Ketua Menteri Penggiat Sosial Wanita, Anugerah Ketua Menteri Pencapaian Khas Wanita dalam Bidang Penulisan dan Anugerah Pertubuhan NGO Cemerlang. Berikut pula, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU merangkap Menteri Muda Utility Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi turun padang bagi meninjau projek menaik taraf sistem peparitan di Kampung Pulau Hilir pada Rabu. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai memaklumkan projek tersebut mula dilaksanakan pada 27 Julai lepas menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP. Tambah beliau, projek berkenaan dijangka siap penghujung tahun ini dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sarawak sebagai agensi pelaksana. Jelasnya lagi, projek itu akan memberikan manfaat kepada lebih kurang 1,239 orang penduduk kampung berkenaan, terutamanya pada musim air pasang. Manakala di Lunduk, pembinaan sistem peparitan di Semunin Cina Lunduk dengan kos RM300,000 siap sepenuhnya lebih awal dari jangka yang dijadualkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Ahmad Jamilah Anu merakamkan ucapan terima kasih kepada kontraktor Mois Bersatu Enterprise dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di atas kerjasama semua pihak dengan tindakan cepat dalam melaksanakan projek tersebut. Katanya, semasa melawat tapak projek itu pada Rabu, projek transformasi luar bandar Sarawak RTP 2020 Tanjung Datu itu telah bermula pada 25 Mei 2021 dan sepatutnya siap pada 21 Oktober 2021 tetapi siap lebih awal pada 30 September 2021.
Ujar beliau, ia merupakan kerjasama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Daerah Lunduk serta ahli-ahli Majlis Daerah Lunduk MDL untuk meningkatkan infrastruktur penduduk di kawasan itu sekaligus menyelesaikan masalah banjir kilat yang bakal berlaku menjelang musim hujan ini. Berita di Miri, aktiviti pemasangan tali garisan tambatan di kawasan pengairan Taman Negara Marin Terumbu Karang Miri Sibuti bertujuan memelihara kawasan alam semula jadi. Datuk Bandaraya Miri Adam Yisiu Sang berkata, menerusi aktiviti ini juga, kawasan pengairan Taman Negara Marin Terumbu Karang Miri Sibuti itu akan dapat dipelihara untuk dijadikan tarikan pelancongan. The purpose of today's dive by this group of divers is actually to help this the reconnection of the mooring lines and also those fishing nets that have been left on the seafloor, the corals. This is part of the efforts to ensure sustainability of the tourism industry. This is a very good effort. I'd like to thank them for the selfless efforts to ensure tourism sustainability in Miri, and I wish all of them having a very safe dive and a safe trip. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mewakili Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting di Majlis Pemasangan Tali Garisan Tambatan Mooring Line di Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti pada Jumaat. Seramai 14 penyelam dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon 6 Miri, Miri Divers, Borneo Ghost Net Hunter, Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA dan anak kapal telah menyertai aktiviti pemasangan tali garisan tambatan di kawasan-kawasan perairan Taman Negara Marin Terumbu Karang Miri Sibuti. Aktiviti pemasangan tali garisan tambatan mooring line ini ditaja Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Beralih mengenai dos penggalak, seramai 58 orang petugas Barisan Harapan dari Pejabat Kesihatan Bahagian Serian telah menerima suntikan dos penggalak vaksin jenis Pfizer BioNTech pada Rabu. Penerima suntikan vaksin kali ini adalah merupakan golongan terawal yang menerima suntikan dos penggalak di bahagian Serian. Golongan yang akan diberikan keutamaan ialah golongan immunocompromised atau yang mempunyai sistem imun yang lemah akibat penyakit atau rawatan perubatan, warga emas termasuk petugas Barisan Hadapan. Untuk individu dan remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang belum menerima suntikan vaksin dos pertama di bahagian Tembeduk boleh berhubung terus dengan Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Tembeduk di talian 011-317-50913 untuk membuat temujanji. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Mengakhiri buletin malam dengan pengkongsian nasihat mengenai pencegahan COVID-19 dari Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Sukat Mbas. Salam UKAS. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties and uncles, the young one from the COVID-19. Use your mask, use your face mask, observe the physical distancing, avoid close conversation and do not gather in a group to socialize while others when you have arrived in your place, and avoid social gathering.